Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi dalam siri motivasi diri, dan kali ini kita akan membincangkan salah satu tajuk teori yang berkaitan dengan motivasi. Dalam bidang motivasi ni ada banyak teori sebenarnya banyak teori, terlalu banyak teori Jadi kita mungkin akan bincangkan 2 ataupun 3 teori sebagai panduan kita bersama Dan kali ini Pak Su nak bincangkan satu teori yang berkaitan dengan teori motivasi Maslow Teori motivasi Maslow. Teori ini pada asasnya berkaitan dengan keperluan-keperluan hidup Dalam kehidupan ni kita ada keperluan-keperluan hidup Kita nak makan, kita nak minum, kita nak udara kita nak kasih sayang, kita nak rasa selamat kita nak rasa berjaya, kita nak rasa dihargai, kita nak rasa dihormati kita nak rasa diiktiraf kita nak rasa dipuji kita nak rasa apa lagi kasih sayang, kita nak rasa ada kawan, ada persahabatan rasa kebersamaan Jadi dalam kehidupan kita ni kita sentiasa memburu ataupun mencari ataupun sentiasa hendakkan keperluan-keperluan itu kita penuhi untuk membolehkan kita menjalani kehidupan secara normal Sememangnya lah, kalau katakan kita tak makan, tak minum, kita tak boleh hidup secara normal kita akan kelaparan kan. Dan kalau kita tidak memburu kejayaan keperluan untuk berjaya, keperluan untuk jadi orang yang hebat umpamanya, so kita tidak ada apa-apa yang kita nak perjuangkan dalam kehidupan kita. Jadi untuk kita memenuhi keperluan inilah Maslow menyediakan satu teori yang boleh menjadikan landasan kita untuk kita memahami bagaimanakah motivasi itu tercetus dalam diri seseorang berasaskan keperluan-keperluan hidup ini tadi Okey. Baik, mengikut Maslow dalam teori motivasi Maslow ni beliau buat satu macam bentuk piramid Di bahagian bawah tu besar, lepas tu kecil-kecil sampai dia ke puncak tadi kan Dan dikategorikan ada 5 kategori keperluan hidup Dan yang paling bawah tu ialah dipanggil keperluan fisiologi Keperluan fisiologi ni keperluan-keperluan yang berkaitan dengan badan dengan badan, jasad. Kita nak makan, kita nak minum, kita nak udara, kita nak oksigen kan itu keperluan kita perlu makan, dan makan tu kita nak makanan yang berzat kan, itu keperluan fisiologi. Jadi kalau kita hendakkan kepada makan, mesti ada sesuatu yang mendesak kita kan, yang kita terdorong nak makan tadi. Kerana nak memenuhi keperluan makan, kita pun cari makanan cari minuman kan kita buat sesuatu tindakan itu berasaskan kepada usaha kita untuk memenuhi keperluan tadi Kalau kita tengok pula yang kedua, keperluan keselamatan. Kita nak rasa selamat sama ada selamat secara fizikal ataupun selamat secara emosi Di rumah, di asrama, di tempat kerja kita nak rasa selamat Kita nak ada jaminan keselamatan Kita memandu kereta di highway kita nak parking dekat supermarket dan sebagainya, kita nak rasa selamat Dan yang ketiga ialah keperluan dari segi sosial Ini lebih kepada keperluan kasih sayang. Semua orang nakkan kasih sayang Orang miskin ke, orang kaya ke orang tak ada kelulusan ke, orang yang tinggi kelulusan ke, semua nakkan kasih sayang. Sebab itu merupakan satu keperluan dalam kehidupan mereka Keperluan persahabatan keperluan rasa dipunyai sense of belonging Ini dipanggil keperluan sosial Kemudian yang keempat, Maslow kata keperluan harga diri harga diri Jadi kita nak diri kita dihargai kerana kita ada harga diri. Kita nak diri kita diiktiraf kita nak diri kita dihormati. Semua orang ada Anda jumpa siapa-siapa pula Anda jumpa siapa-siapa, orang miskin ke, orang jalanan ke, dia masih ada harga diri lagi dia masih ada harga diri Dan yang paling tinggi dari segi keperluan kehidupan ni dipanggil keperluan kesempurnaan diri self-actualization di mana setiap kita ni memang ada hasrat untuk menjadi orang yang terbaik Kalau pelajar-pelajar yang terbaik, kalau staf-staf yang terbaik, kalau kita jadi bos-bos yang terbaik, kalau kita jadi suami nak jadi suami terbaik, kalau jadi isteri, kalau jadi anak-anak yang terbaik, kalau jadi jiran-jiran yang terbaik. Ini yang dikatakan self-actualization kita nak menjadi sehebat-hebat orang yang kita boleh capai. Itu dikatakan kesempurnaan diri. Baik. Apa teori ini kata berkait dengan motivasi? Yang dikatakan teori ini berkait dengan motivasi ialah Maslow kata bahawa
ya, kita ni akan bermotivasi, manusia ni akan bermotivasi apabila dia nak memenuhi keperluan yang paling bawah dulu. Ya. So dia pun dapatlah penuhi keperluan-keperluan fisiologi, makan, minum, okey, dia dah dapat. Ya. Kemudian apabila dia dah dapat keperluan fisiologi ni, dia nakkan keperluan yang lebih tinggi. Ya, keperluan keselamatan. Dia nak rasa selamat pula. Makan dah okey, minum dah okey, ya. Boleh dapat udara bersih apa semua. Dia nak rasa selamat pula. Ya. Kalau katakan dia sudah rasa selamat, dia nakkan keperluan yang lebih tinggi lagi. So dia akan gerakkan diri dia, ya. Dia buat tindakan satu untuk dapatkan keperluan yang lebih atas lagi, iaitu keperluan sosial, kasih sayang. Ya. Sebab tu kalau kadang anda sebagai pelajar di sekolah, anda nak cari kawan kan, nak cari sahabat kan, kat asrama kan, nak ajak sama-sama belajar, sama-sama pergi makan, ya, sama-sama pergi masuk persatuan, main. Kita nakkan kawan tu kerana itu satu keperluan. Ya. Begitu juga di tempat kerja lah, ataupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Baik, kalau keperluan sosial ni sudah dipenuhi, memang kita dah ada kawan baik apa semua sekali, dah okey dah. So kita nak cari lagi. Ya, kita nak cari lagi keperluan harga diri. Ya, kita nak rasa diri kita ni dihargai, ya, dihormati kan, ya, diiktiraf. Itu nama keperluan harga diri. So, dan kalau ini sudah dipenuhi, Maslow kata seseorang itu akan cuba berusaha untuk dapatkan keperluan yang lebih tinggi, iaitu kesempurnaan diri. Ini yang paling tinggi sekali, ya. Sebab itu kita mau tidak mau memang kita akan sentiasa dalam keadaan begitu, ya. Apabila ada satu keperluan kita dapat penuhi, kita akan mencari keperluan yang lain. Baik, apabila kita beralih daripada satu keperluan yang lain ini, diri kita akan terdesak untuk bertindak. Ya. Desakan untuk bertindak inilah yang kita katakan motivasi, ya. Jadi secara kesimpulannya kita boleh katakan bahawa teori ini mengatakan motivasi kita akan meningkat, ya, ataupun motivasi kita akan berlaku, kita akan terasa bermotivasi apabila ada keperluan, ya, apabila ada satu keperluan, ya. Kemudian bila kita dah bermotivasi akan menghasilkan tingkah laku, kan, tingkah laku tertentu, dan akhirnya akan menghasilkan prestasi. Ya. Okey. Baik, dalam kehidupan seharian kita tidak nafi, ya. Kita tidak nafi, memang, ya, memang mana-mana pun kita berhenti, kita akan jumpa, ya, apa-apa tindakan yang kita buat tu tentu ada motif. Anda pergi ke kedai, ada motif. Anda pergi ke jogging dekat taman permainan ke apa, ada motif, ya. Anda pergi ke surau, ada motif, ya. Anda menderma pun ada motif. Motif yang baiklah, ikhlas maksudnya, ya, tidak akan keredaan Allah. Ya, apa saja yang kita buat ada motif. Motif itu merupakan keperluan. Ya, ini bukan keperluan yang kita kata fitrah bagi seorang manusia. Ya, di mana-mana saja pun kita pergi, kita akan jumpa macam itu. Ya, kita pergi jumpa orang, kita nak rasa dihormati. Ya, kalau orang tak hormat kita, kita rasa apa? Ya, jadi dalam usaha kita memenuhi keperluan-keperluan inilah, ya, kita akan sentiasa dalam keadaan bermotivasi. Ya. Baik, kita tengok pula, ya, satu lagi aspek yang berkaitan dengan teori motivasi ini ialah Abraham Maslow ni, ya, mengatakan bahawa keperluan-keperluan hidup tahap 1, 2, 3, 4, ya, fisiologi, keselamatan, sosial dan harga diri ni, 4 ni, ini dikategorikan sebagai deficiency needs, ya, deficiency needs. Keperluan yang mana kalau katakan keperluan ini, ya, sudah kita penuhi, motivasi kita akan menurun, ataupun motivasi kita akan boleh menurun apabila keperluan ini sudah dipenuhi. Ya. Umpamanya kalau kita dah rasa selamat, dah okey dah, selamat, ya. Kalau kita kat rumah tu dengan gate-nya, dengan kunci, dengan grill, bilik kita semua berkunci, kita dah rasa selamat, ya. So kita tidaklah nakkan lebih selamat daripada itu lagi, umpamanya, ya. Sebab kita dah rasa selamat. Kecuali lah ada di tempat kita ada jenayah macam-macam, so kita mungkin ambil langkah-langkah yang lain pula untuk rasa lebih selamat, ya. So maksudnya keperluan fisiologi, keselamatan sosial dan harga diri ini apabila telah dipenuhi, ya, motivasi kita boleh menurun, ya, boleh menurun, ya. Tapi kalau katakan tadi harga diri, ya, ya, ada orang katakan jiran kita tak berapa nak hormat kita, atau mungkin sebab kita tak hormat jiran, ya, kita nak rasa dihormati, kan. Ya. Kita sentiasa memburu lah. Tetapi kalau orang tu dah menghormati kita pun, so kita tak rasa apa-apa lagi sebab kita dah tahu dia memang hormat kita, ya. So kadang-kadang kita tak nak keperluan tu, kita nak cari keperluan yang lebih tinggi. Jadi dalam kehidupan kita ni banyaklah, ya, keperluan-keperluan yang bersifat deficiency need, ya, yang berkaitan dengan harga diri, sosial, keselamatan dan juga fisiologi, ya. Kalau kita
bekerja umpamanya, ya, kita dapat naik gaji. So bila gaji kita dah naik, adakah motivasi kita meningkat atau kita menurun? Kalau ikut teori ni, motivasi kita mungkin 3-4 bulan lepas tu kita akan menurun, ya. Lepas tu kita nak naik gaji lagi untuk tahun depan. Dia naik lagi, dah dapat gaji, turun lagi. Itu maksudnya macam tu, ya. Dan satu lagi yang penting, yang perlu diberi perhatian dalam teori Maslow ni berkaitan motivasi ialah, ya, growth needs, keperluan yang berkaitan dengan perkembangan diri. Ini di bahagian yang biru ni, bahagian atas, kesempurnaan diri. Ya. Jadi dikatakan bahawa motivasi diri akan meningkat, ya, motivasi diri akan meningkat apabila keperluan ini dipenuhi. Ya. Katalah anda nak jadi seorang pelajar yang cemerlang di sekolah, ya. Anda dah dapat 10A, 10A plus, ya, dah dapat dipenuhi. Baik. Kalau ikut teori ni, sebab ini berkaitan dengan kesempurnaan diri, motivasi anda akan meningkat lagi. Anda kata tak boleh ni setakat SPM ni. Anda nak buat diploma ataupun nak buat matrik. Buat matrik dapat 4 flat. Dah capai dah tu. So anda bermotivasi lagi tinggi, meningkat lagi kerana anda nak buat ijazah punya dalam bidang apa yang anda minat lah. Begitu juga kalau seorang yang kreatif, ya, dia menghasilkan inovasi. Dia dah dapat hasilkan satu inovasi, dia bermotivasi dah capai ni sebab dia berkaitan dengan kesempurnaan diri kan. Dia kata okey, meningkat lagi, dia buat lagi inovasi yang kedua, ketiga dan sebagainya, dan tidak ada endingnya. Ini yang kita kena faham, ya, bila kita membincangkan bab motivasi mengikut teori ni, kita kena memberi perhatian lebih kepada aspek kesempurnaan diri ni, ya. Keperluan hidup yang berkaitan dengan kesempurnaan diri, yang berkaitan dengan potensi diri. Kita kena bakat umpamanya, kreativiti kita, ya, kesempurnaan ke diri kita. Kalau dalam konteks kerohanian, insan kamil. Tak ada siapa pun merasa puas hati dia dah buat macam-macam, ya, kebaikan, tapi dia nak jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu dikatakan insan kamil, ya. Okey. Baik, saudara-saudara sekalian, kita telah bincangkan dua perspektif tadi, ya, dua aspek teori Maslow ni. Satu berkaitan dengan keperluan hidup, yang menjadi asas untuk kita bermotivasi. Yang kedua berkaitan dengan growth needs tadi, ya. Keperluan yang berkaitan dengan kesempurnaan diri, self-actualization. Dalam perspektif ini, dalam bidang inilah yang kita kena beri tumpuan, ya. Kerana kalau kita beri tumpuan kepada perkara yang atas ni tadi, motivasi kita akan sentiasa meningkat, ya. Baik, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.